Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnul ibadatik amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah dan direzekikan hidayah Allah untuk hadir dalam majlis ilmu pada petang ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah asal kita ini di bawah saluran Google Meet Gema Nur Iman yang ditadbir urus oleh pengurusi Gema Nur Iman dan Puan Rosniati Mansur dan barisan AJK Gema Nur Iman akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Imam Farid bin Sya'ari dengan Imam Masjid Al-Qudus dengan pengajian kita Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Bagi memberkati majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, kedua ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun sudah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih mengurusi majlis. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahil 'aziz وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi melapangkan masa kita, memberi kita peluang untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kita dan seterusnya memberi kita istiqamah berterusan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada
petang ini kita teruskan dengan pembincangan hadis yang ke-17, iaitu kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi, cetakan Pustaka Salam, muka surat 173, iaitu yang diletakkan yang bertajuk keluasan ihsan. Keluasan ihsan. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhata wal yuhidda ahadukum shafaratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim rahmatullahi alaihi. Daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Jika kamu membunuh, maka laksanakanlah dengan cara yang baik. Apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah seseorang daripada kamu menajamkan pisaunya, serta hendaklah dia merehatkan sembelihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Buruan, bab perintah supaya ihsan ketika menyembelih dan membunuh serta perintah menajamkan pisau, iaitu hadisnya 1955. Di sini hadis ini diriwayatkan daripada Abu Ya'la. Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus, yang mana ia salah satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat-sahabat yang unggul. Iaitu sahabat nama dia Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari An-Najjari Al-Madani, yang mana diletakkan laqabnya ialah Abu Ya'la ataupun Abu Abdul Rahman, yang mana beliau wafat pada tahun 58 Hijrah, iaitu 678 Masihi. Salah seorang ahli yang banyak juga meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini adalah daripada keturunan suku Bani Hudailah, mana dan begitu juga adalah satu orang yang sangat pandai bersyair, pada awal Islam. Yang mana ada yang mengatakan beliau juga terdapat ikut serta dalam peperangan Badar. Maknanya beliau antara orang yang awal juga. Cuma ada perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan beliau tidak menyertai Badar. Ada kata beliau adalah seorang sahabat Badar. Yang mana bapa beliau Aus adalah salah seorang yang berasal daripada kaum Ansar, salah seorang daripada orang-orang Ansar yang mana dia datang berbaiat di Bai'atul Aqabah, ketika
ketika itu orang Arab menunaikan haji, mana pada ketika itu terbentuknya satu perjanjian dipanggil perjanjian Aqabah, yang mana ayah beliau Aus salah seorang yang hadir pada Bai'atul Aqabah itu. Yang mana Ibnu Sa'ad di dalam kitab Tabaqatnya mengatakan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ketika mana berhijrah daripada Mekah ke Madinah, beliau tinggal di rumah Aus bin Thabit. Beliau iaitu bapa kepada Shaddad bin Aus. Dan Shaddad ini, beliau ni mengatakan ada yang mengatakan dalam beliau ni dikenali dengan sebab kezuhudan. Maksudnya beliau ni satu orang yang zuhud, walaupun sahabat-sahabat lain dia ada sifat zuhud, tetapi menyerlahlah sifat zuhud Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, yang mana orang pada zamannya memujinya kerana sifat ini. Beliau ni satu orang ahli ibadah yang juga sangat-sangat warak. Dan beliau ni juga beliau ni juga salah seorang daripada sahabat yang pernah dilantik sebagai gubernur, dan beliau pernah dilantik sebagai gubernur di Hims. Hims. Okay. Dan beliau bila mana beliau hijrah, beliau jadi gubernur di sana, dan beliau ni berhijrah ke Baitul Maqdis. Cuma tak tahu bila, dan beliau ni meninggal di Baitul Maqdis. Dan beliau wafat pada tahun 58 Hijrah di Baitul Maqdis, mana beliau ni berusia 75 tahun. Ini sedikit tentang sahabat yang bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Yang mana beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah Taala telah mewajibkan. Kat sini kataba memberi makna wajib. Ada aujaba, mewajibkan sifat ihsan. Cuma kat sini ihsan ini, kata ihsan, sebab tu keluasan ihsan itu merujuk kepada sifat ihsan yang dari segi bahasa. Kalau sifat ihsan dari segi syariat, seperti mana, maka itu adalah ihsan yang kita telah bincangkan pada hadis tentang 3 perkara yang berkaitan dengan agama. Ihsan yang mana definisinya ialah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi di sini memberi makna ihsan itu memperelokkan, melakukan ihsan, ini berbuat baik. Ihsan, ahsana yuhsinu ihsanan. Mana ahsana daripada perkataan hasan, baik. Yang mana bila dalam datang kata hasuna yahsunu, memberi makna baik, hasanun. Tapi bila dibawa dalam bab if'al, dia memberi makna berbuat baik. Ihsan, jadi ahsana, memperelokkan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, suka berbuat kebaikan. Dan Allah Ta'ala menetapkan sifat ihsan itu ke atas, mewajibkan sifat ihsan itu ke atas setiap sesuatu. Ihsan ke atas segala sesuatu, bukan sahaja kepada manusia, bahkan kepada setiap perkara lain, maka perlu berbuat ihsan. Cuma didatangkan di sini hadis, dalam hadis ini, fa idza qataltum, memberi contoh macam mana
berbuat ihsan itu. Fa'iza qataltum, apabila kamu nak membunuh, ini maksud dia membunuh dengan atas dasar syariat. Seperti mana nak membunuh atas dasar qisas, atas dasar seperti mana orang yang pemberontak, maka hukumnya pemberontak itu dia akan dibunuh. Maka bagaimana nak membunuh itu? Maka pembunuhan, sebab tu zaman dulu dia kalau dia bunuh dengan cara pancung. Dia kata fa'ahsinul qitlata, maka memperelokkanlah cara pembunuhan itu. Maknanya kalau nak jalankan hukuman bunuh yang paling baik, yang mana tidak menyakitkan orang yang dibunuh. Wa idza zabahtum, maka dan apabila kamu nak menyembelih haiwan, sama ada korban ke, akikah ke, ataupun penyembelihan yang harus, maka hendaklah kamu memperelokkan sembelihan. Maka kena sembelih dengan cara yang elok. Jadi diperintahkan wal yuhidda ahadukum syafratahu, maka hendaklah salah seorang kamu menajamkan pisaunya. Maka kalau nak sembelih kena pisau yang tajam. Jangan pakai pisau yang tumpul. Pisau yang betul-betul tajam. Kerana apa? Bila ditumpul dia akan menyakitkan. Maka tidak ada ihsan pada perkara tersebut. Dan wal yurih zabihatahu, dan taklah dia merehatkan sembelihannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Apakah kepentingan hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi dalam kitab ini? Hadis ini merupakan salah satu daripada prinsip penting agama Islam. Mana antara perkara-perkara penting yang wajib kena ada oleh seseorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang dikatakan orang Islam, maka ini satu perkara penting, satu sifat yang sangat-sangat penting dalam Islam. Dia mengandungi perintah supaya seluruh ajaran Islam dilaksanakan dengan penuh teliti. Maksudnya ihsan ini pada segala perkara, segala aspek, bukan sahaja pada benda-benda yang tertentu. Maksudnya nak buat sesuatu, sama ada ianya urusan agama ataupun urusan dunia sekalipun, maka hendaklah buat dengan cara yang terbaik, dengan cara yang elok. Maksudnya buat dengan sempurna, buat dengan penuh teliti. Mana setiap amalan, setiap perkara, sama ada amalan itu berbentuk ibadat ataupun amalan itu berbentuk muamalat, munakahat, betah lagi akhlak, maka perlu ada sifat ihsan. Perlu ada ihsan. Maksudnya ihsan itu satu perkara yang mesti ada pada setiap perkara, setiap sesuatu. Kerana ihsan lahir ketika melakukan sesuatu perbuatan. Bila diterbitkan satu-satu perbuatan, maka di situ akan lahirnya ihsan. Dan perlaksanaannya yang selari dengan tuntutan syarak, maka itulah adanya ihsan. Maknanya kalau buat sesuatu perkara yang mana ianya menepati syariat, maka itulah sebenarnya ihsan. Tapi kalau buat sesuatu perkara dia menyalahi syariat, maka di situ tiada ihsan. Mana Allah Ta'ala kata kataba, itu mewajibkan sifat ihsan itu. Jadi sifat ihsan itu perlu ada pada setiap perkara. Perbuatan pula mempunyai kaitan sama ada dengan kehidupan manusia dan polisinya terhadap keluarga, saudara mara serta orang lain. Begitu kalau bila dikatakan af'al, bila dikatakan perbuatan, maka perbuatan ni dia ada kaitan dengan kehidupan manusia. Sebab manusia ni bila dia bergerak menunjukkan adanya perbuatan.
Dan juga kata, dan bila kita belajar pun kalau kata af'al, bila kata af'al fi'il ni dia ada lazim, dia ada muta'addi. Dia ada lazim dan dia ada muta'addi. Bila kata lazim ni dia perbuatan itu kesannya pada dirinya sendiri. Maknanya contoh kalau kita melaksanakan ibadat semayang. Maknanya perbuatan semayang itu untuk diri kita. Mana perbuatan berpuasa itu untuk diri kita. Maknanya dia berkaitan dengan kehidupan kita sendiri ataupun kesan terhadap orang lain. Kesannya terhadap bila kata dia kata melampaui perbuatan itu kepada orang lain, maka itu dipanggil muta'addi dalam bahasa Arab. Maknanya ada sesuatu objek yang menerima kesan daripada perbuatan. Lepas tu dia kata ada fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau kata fi'il itu hanya perlu kepada fa'il sahaja, maka dia dipanggil fi'il lazim. Kalau fi'il itu dia melampaui kepada sesuatu objek yang lain, maka dia akan ada maf'ul yang menerima kesan daripada perbuatan. Mana polisinya terhadap keluarga, maknanya kesan af'al itu terhadap keluarga, perbuatan itu terhadap keluarga, saudara mara serta orang lain. Dan atau mempunyai kaitan dengan tempat rujukannya. Mana perbuatan itu dia ada kaitan dengan asal dia, iaitu iman yang merupakan amalan hati, dan Islam yang merupakan amalan anggota. Maksudnya dia fa'il itu af'al qulub yang mana dia berkaitan dengan hati. Seperti mana iman dia berkaitan dengan hati, ataupun Islam yang mana dia berkaitan dengan anggota. Maka itu semua dipanggil af'al, semua dipanggil perbuatan. Maka apabila ianya dipanggil perbuatan, maka perlu ada sifat ihsan. Barang siapa yang melakukan ihsan dalam kehidupan dan tempat rujukannya, maknanya ihsan dalam kehidupan dari segi zahirnya melakukan ihsan, dan pada hatinya ada ihsan. Hatinya ada ihsan, mana tempat rujukan dalam kehidupan dan tempat rujukan dia. Mana dalam hati dia merujuk sesuatu amal kepada dalam hatinya. Maknanya hatinya pun ada sifat ihsan. Maka dia mendapat keuntungan yang besar dan termasuk ke dalam golongan yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini dia akan dapat keuntungan yang besar. Maksudnya kalau ada ihsan dalam setiap amalan, maka dia ada keuntungannya. Sama ada untungnya itu dekat dunia ataupun untungnya itu dekat akhirat. Dekat sini, itu juga dalam hati. Bila dalam hati ada ihsan, itu juga dia akan dapat untung. Ihsan yang merupakan amalan hati itulah dikatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Maknanya bila ada ihsan dalam hati, ialah apabila dia buat sesuatu itu dia sentiasa merasakan Allah Ta'ala hadir. Bila kata ihsan ni dia seperti mana sebelum ni dia kata ada maqam muraqabah, ada maqam musyahadah. Maknanya bila kata anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Bila kata satu dia muraqabah. Muraqabah ini dia sentiasa merasakan setiap apa yang dia buat, Allah Ta'ala sentiasa melihat dan mengetahui. Dan satu lagi yang maqam paling tinggi dalam ihsan ialah musyahadah. Ini ihsan yang dinisbahkan kepada hati. Bila dalam hati ada ihsan, maka akan zahir perbuatannya, dia akan melakukan setiap sesuatu dengan
dengan cara yang terbaik. Sebab apa? Dia tahu apa yang dia buat, Allah Ta'ala nampak, Allah Ta'ala tahu. Maka dia tak akan buat dengan cara yang buruk. Sebab apa? Maknanya inilah pentingnya sifat ihsan pada fizikal, yang mana penting juga sifat ihsan dalam hati. Kita cerita tentang ihsan hati ni, kita dah terang lah dalam dekat hadis yang awal-awal. Pergi kepada maksud perkataan. Ni kat sini tulis kataba. Bila sebut kataba, asal makna kataba ialah tulis, menulis. Bila kata tulis, maknanya dia menetapkan. Itu juga ada juga makna kataba, menetapkan. Bila kata tulis, menetapkan, maknanya seperti mana kalau kita dah tulis dengan pen, maka dia telah tetap tulisan tersebut. Nak bagi tahu bila kata kat sini katabah, maka sebab daripada situ memberi makna wajib. Dari situ memberi makna katabah itu mewajibkan. Maknanya bila benda tu dah terang-terang, memang dah kering dah dakwat dia, maka yang tu yang kena baca. Ataupun bila kata Allah Ta'ala dah tulis dah kering dah dakwat, maka benda tersebut telah tetap, maka kena buat. Bila kata, sebab tu katabah tadi boleh juga, dia akan memberi makna, boleh juga memberi makna wajib. Seperti mana dalam ayat kutiba alaik, banyak ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan, telah diwajibkan ke atas kamu qisas pada orang yang mengenai orang yang telah dibunuh. Itu juga dalam kita yang selalu kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka situ dia panggil kutiba. Maknanya kat sini maksud difardukan, diwajibkan. Begitu kat sini innallaha katabal hasanat. Innallaha katabal ihsan. Maknanya itu mewajibkan. Allah Ta'ala telah meminta dan mewajibkan sifat ihsan. Al-ihsan, ia membawa maksud sesuatu yang dianggap baik oleh syarak dan dilakukan dengan seelok-elok. Dan ihsan ni dia luaslah makna dia, dan luaslah dia punya ruang lingkup. Syafratahu, syafrah, memberi makna pisau. Ni wal yuhidda ahadukum syafratahu. Ini satu perkataan lah. Ini kat sini, daripada sini pun kita boleh belajar perkataan bahasa Arab. Sebab tu penting. Kalau kita belajar ni, kita kena baca juga dia punya Arab. Jangan kita baca terjemahan. Betul juga kalau kita nak bila kita baca Quran, maka kalau bagus kita baca Quran dengan faham. Maksudnya kita tahu terjemahan dia. Setiap apa yang kita baca, barulah kita dapat tadabbur apa yang kita masuk kepada kandungan hadis. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Ala kulli syai. Hadis ini pertamanya nak menerangkan wajibnya ihsan. Menegaskan bahawa ihsan itu hukumnya wajib. Wajib buat sesuatu itu dengan adanya ihsan, ada sifat ihsan. Apa maksud ihsan? Ihsan ialah melakukan sesuatu amal. Dia melakukan sesuatu amalan. Dia kata ihsan. Mana dalam ihsan itu wajib ialah pada sesuatu amalan.
Maksudnya kalau benda yang bukan amalan, maka dia tak wajib dah kat situ. Tapi kalau contoh kita maknanya bila ianya dia terkait dengan ibadat, maka jadi wajib lah. Dia terkait dengan ibadat. Mana kalau kita buat sesuatu itu dia terkait dengan halal dan haram, maka ianya maka dia terkaitlah dengan ihsan. Melakukan sesuatu amal yang dibenarkan. Melakukan sesuatu amal, maknanya kat sini amal ni sebenarnya untuk makna dia. Maknanya amal ni maknanya perbuatan. Perbuatan yang dibenarkan oleh syarak. Perbuatan yang dibenarkan oleh syarak. Ini kalau kata buat satu perbuatan yang tak dibenarkan oleh syarak, maka di situ tidak ada ihsan. Di situ tidak ada ihsan. Ini kalau benda tu memang dah tak dibenarkan. Maka kalau kita buat baik macam mana sekalipun, maka ianya tetap buruk. Tetap benda tu sebab apa? Benda tu dilarang. Jadi tak adalah ihsan pada perkara tu. Dengan penuh teliti, mana buat satu perkara, satu perbuatan, mana dengan penuh teliti. Mana kena tahu setiap sudut perbuatan tersebut. Sempurna, mesti buat dengan sempurna dan elok. Ini kita panggil ihsan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam kitabnya yang agung dengan firman-Nya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Iaitu Allah Ta'ala perintahkan dalam kitabnya yang agung. Allah Ta'ala perintah apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'muru, menyuruh, bil adli, untuk berlaku adil, wal ihsan, dan ihsan. Allah Ta'ala sendiri perintah. Ini bukan, kalau kita baca, walaupun kita baca hadis, macam mana boleh tahu wajib? Dalam hadis pun dah sebut wajib. Dan dalilnya juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawa ihsan itu sesuatu perkara yang wajib. Allah Ta'ala perintahkan buat berlaku adil, itu wajib untuk berlaku adil, dan begitu juga wajib untuk berbuat ihsan. Wajib untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Surah An-Nahl ayat 90. Ini ayat yang selalu dibaca ketika mana khutbah Jumaat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'aliyyal 'azim yadhkurukum. Mana akhir khutbah akan selalu dibaca ayat ini. Cumanya bila akhir khutbah dia tak diterjemahkan lah. Mau dibaca saja. Tapi maknanya di sini Allah Ta'ala perintah setiap orang. Allah Ta'ala perintah setiap orang buat berlaku adil dan berbuat ihsan. Dan satu lagi, masyhur juga ayat ni dalam surah Al-Baqarah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kamu berbuat baik. Berbuat baiklah kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih terhadap kepada orang yang berbuat baik. Ayat ni adalah sambungan daripada ayat yang masyhur juga. Wala tahliku anfusakum. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Lepas tu Allah Ta'ala datangkan ayat ni, wa ahsinu. Hendaklah kamu berlaku kebaikan. Janganlah kita bercampakkan diri dalam kebinasaan, melakukan keburukan dan sebagainya. Lepas tu Allah Ta'ala perintah untuk berbuat baik. Allah Ta'ala perintah ihsan. Allah Ta'ala perintah wa ahsinu. Allah Ta'ala datangkan lafaz ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan Allah Ta'ala janji terhadap orang yang buat ihsan. Mana setiap perintah ada janji Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena tunaikan perintah Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan kurniakan janji. Bila kita buat kebaikan,
bila kita buat baik, bila kita itaat perintah Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala janji apa? Allah Ta'ala menyukai. Bila yuhibbu, bila Allah Ta'ala menyukai, bila Allah Ta'ala yuhib, mana nak boleh kat sini? Mahabbah Allah Ta'ala itu dengan Allah Ta'ala turunkan rahmat. Allah Ta'ala akan bagi apa? Akan isytiharkan redanya terhadap orang tersebut. Itu makna mahabbah itu akan datangkan redha. Mahabbah itu akan datangkan redha. Surah Al-Baqarah ayat 190. Ihsan ialah sesuatu perkara yang sangat-sangat dituntut pada saat mengerjakan kewajipan. Maksudnya, bila sesuatu kewajipan yang kita nak laksanakan, maka perlu laksanakan dengan ihsan. Nak solat, maka solatlah dengan cara yang terbaik. Jangan kita solat, jangan kita melaksanakan solat dengan dengan ala kadar. Laksanakan solat sekadar apa? Sekadar nak melepaskan tuntutan semata-mata. Tetapi Allah Ta'ala perintah untuk kita solat dengan sifat ihsan. Maknanya apa? Solat dengan mengikut tata cara yang betul, mengamalkan segala perkara yang wajib, melaksanakan segala sunnah-sunnahnya. Barulah adanya sifat ihsan. Melakukan sesuatu amalan dengan cara yang terbaik. Bila kita buat sesuatu perkara dengan cara yang paling elok, maka di situ ada janji Allah Ta'ala. Kita bukan sahaja buat perkara yang solat itu ambil yang wajib. Bila kita ambil yang wajib, adakah kita jamin apa yang kita buat tu dapat pahala 100%? Kalau kita, contoh kita berdiri, adakah kita punya berdiri itu dah cukup tepat betul dah? Ataupun kita baca surah Al-Fatihah, adakah sebutan kita itu betul-betul tepat? Yang boleh menyebabkan kita dapat markah penuh dalam solat kita. Jadi jangan kita remehkan amalan-amalan sunat. Jadi amalan-amalan sunat ni lah yang akan tampung amalan-amalan fardu kita. Jadi sebab tu setiap amalan perlu dibuat dengan ihsan, dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik inilah yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka ihsan itu sangat dituntut pada saat mengerjakan kewajipan. Sama ada solat ke, puasa ke, bayar zakat ke, pergi haji, meninggalkan yang haram. Nak meninggalkan perkara haram pun perlu kepada ihsan. Nak meninggalkan perkara haram juga ada perlu kepada ihsan. Dan berinteraksi dengan makhluk. Maknanya kita nak bermasyarakat, nak bermuamalah dan nak bermuasyarah dengan orang lain juga perlu kepada ihsan. Nak bercakap, cara bercakap. Macam tadi kita duduk dalam simposium peradaban ihsan, yang mana diterangkan adab-adab ikhtilaf. Ada beberapa adab yang diterangkan. Maknanya bila kita nak bermuasyarah, nak bermuamalah, perlu kepada cara yang betul. Kita nak berjual beli, perlu ada ihsan. Kita nak sewa menyewa, perlu ada ihsan. Itu juga kita nak bermasyarakat, nak bergaul dengan orang ramai, perlu ada ihsan. Bagaimana cara bercakap, bagaimana cara kita nak menyampaikan sesuatu nasihat, bagaimana kalau ianya kita buat sesuatu, adanya ikhtilaf, adanya perbalahan dan sebagainya, bagaimana kita nak menyelesaikannya. Maka itu juga perlu kepada sifat ihsan. Kerana apa? Kerana kalau kita tak ada ihsan dalam perkara-perkara tersebut, maka akan menyebabkan berlakunya perpecahan demi perpecahan. Kita akan datangnya pergaduhan. Bila tidak ada ihsan dalam jual beli, kadang-kadang boleh berlaku
boleh berlaku riba dan sebagainya. Bila ada tidak ada ihsan dalam muasyarah, pergaulan, maka boleh menyebabkan berlakunya perpecahan, mana tidak ada kesatuan dalam masyarakat. Sebab tu ihsan ini sangat-sangat penting. Ihsan berlaku ihsan ini sangat-sangat penting dalam segala segi. Dan apabila dilaksanakan demikian, maka iaitu ihsan dalam perkara-perkara tersebut ialah dengan melaksanakannya sebaik mungkin. Maka kita kena usahakan buat yang terbaik. Menjaga adab-adab agar sah dan sempurna. Mana dalam amalan, kita perlu jaga adab-adab dalam sesuatu amalan. Dalam sembahyang ada adab juga. Dalam puasa ada adab-adab. Jaga adab supaya apa? Supaya amalan yang kita buat itu sah di sisi syariat dan juga sempurna. Sebab tu pentingnya ihsan. Apabila dilaksanakan demikian, amalan akan diterima. Bukan sahaja diterima, bahkan dia akan menghasilkan pahala. Dia akan menyebabkan kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Mudah-mudahan dapat kita fahami bahawa dalam setiap amalan kita dan setiap apa perkara pun dalam kehidupan kita, kita kena datangkan sifat ihsan. Kemudian dalam hadis ini Nabi SAW memperincikan, datangkan beberapa bentuk ihsan yang perlu dibuat. Ihsan yang dimaksudkan ihsan, sebahagian daripada perincian ihsan. Bagaimana ihsan itu? Maka sebab tu Nabi SAW sebutkan tentang ihsan ketika nak melaksanakan melaksanakan hukuman bunuh. Bila kata laksanakan hukuman bunuh ni ada apa perkara yang dibolehkan, apa perkara yang dilarangkan. Juga dalam bab ihsan kepada binatang, apa perkara yang boleh, apa perkara yang tak boleh. Dan juga yang berkaitan dengan penyembelihan. Dekat sini Nabi SAW menyebutkan secara terperinci kerana inilah perkara yang sangat-sangat penting melebihi daripada ihsan terhadap amalan-amalan yang Allah Ta'ala alam. Sekadar itu mudah-mudahan dapat kita sama-sama ambil pengajaran, dapat kita sama-sama usahakan sifat ihsan dalam kehidupan Allah. N mana N? Ada. Dah habis ke? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada tak? Kita buka soalan ke Ustaz? Ada lagi sikit? Boleh? Boleh. Silakan jemaah mana yang nak bertanya dengan Ustaz. Apa itu ihsan? Okey, silakan. Tak ada. Semua faham. Aduh, ya Allah, ihsan. Ustaz, kalau saya, pada pahaman saya, ihsan ni ialah buat sesuatu kerja dengan ikhlas dan paling baik dalam semua perbuatan dengan ingatan lillahi ta'ala. Boleh? Kan? Maknanya kita buat sesuatu tu untuk Allah Ta'ala dengan segala kebaikan, dengan segala yang paling baik, paling sempurna. Kan? Ya, betul. Maknanya dia buat setiap benda tu buat dengan cara yang terbaik kerana Allah. Kan? Kalau buatkan benda lain dia tak jadi baik. Dia kena buat kerana Allah dia jadi baik. Allah Akbar. Silakan. Ada lagi tak yang nak bertanya Ustaz? Ustaz.
Ni ihsan ni yang sama dengan konsep yang ihsan yang iman yang tu ke? Yang macam kita solat tu. Yang tu ihsan dari sudut hati. Oh. Ya ni ihsan daripada Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ihsan dari sudut hati. Itu ihsan yang dari sudut ilmu tasawuf. Yang ni ihsan dari sudut syariat. Dia ada perbezaan lah kat situ. Tapi kedua-dua ihsan tu dia berkait rapat. Ihsan. Kalau saya tulis tadi tu, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab tu, mohon segala kebaikan. Maknanya buat kebaikan. Maknanya. Betul lah tu. kira macam belas ihsan lah. Ya betul. Mau kita merayu lah macam tu Ustaz ya. Kita merayu buat, tolong buat macam tu. Juga ada kata dalam ada setengah-setengah terjemahan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Taala suka orang yang memperbaiki amalannya. Ya. Berbuat baik atau mengusahakan amalan yang terbaik. Yang terbaik. Cuba yang terbaik semampu lah Ustaz kan. Saya baru tahu ihsan tu daripada sudut tasawuf yang saya tanya tu. Itu ihsan, maknanya ihsan dari sudut tasawuf ataupun ihsan yang tu dia berkaitan dengan hati. Yang kita bincang ni ihsan yang berkaitan dengan perbuatan. Ada dua jenis ihsan. Satu tasawuf, satu hati. Macam tu Ustaz. Hati itulah tasawuf. Hati itulah tasawuf. Pening. Aduh. Mana ihsan yang Ustaz terangkan ni ihsan membuat baik lah, buat baik. Lawannya buat jahat lah. Perbuatan baik. Terbaik. Ihsan yang terbaik. Maknanya buat sesuatu yang terbaik. Sebabnya dia melibatkan membunuh, menyembelih. Kan? Tak kan? Nak menyembelih, nak bunuh kena pisau yang tajam. Lepas tu daripada segi perhubungan pun nak ihsan juga. Maknanya buat perhubungan yang baik. Nak bercakap yang baik. Semua yang baik je lah ni. Allah. Lagi? Ada lagi? Yang faham? Kita share lah dengan Ustaz. Kalau Ustaz boleh betulkan. Kalau tak betul. Tak ada, kita tutup lah. Ustaz kan nak pergi sambung forum Ustaz. Ini Ustaz, dia program apa, zikir, majlis zikir perdana. Majlis zikir perdana dekat Putrajaya. Masjid Putrajaya. Dia majlis zikir sedunia. Wow. Zikir sedunia tu best tu, mesti ada pasal Palestin tu zikir tu. Anjuran pertubuhan sufi antarabangsa. Sufi. Adalah orang-orang luar negara semua Ustaz. Ada daripada Aceh, Moja ada. International lah ni. International. Ustaz, saya nak tanya. Macam mana ihsan nak bunuh tikus? Tu nanti dia ada apa? Ada penerangan yang akan datang. Okey. Belum habis kita. Ihsan dalam kita nak kata nak bunuh apa binatang pun dia ada cara yang memudaratkan. Maknanya binatang yang memudaratkan saya. Akan datang ada cerita ke? InsyaAllah. Ustaz zaman tengok ada orang bakar, ada orang kejam lah main. Aku rasa macam kejam lah. Saya tak reti buat macam tu, saya kesian. Saya bagi makan. Ada jemur kat tu panas. Bagi makan. Dia ada kat muka surat yang seterusnya tu pada. Ataupun pergi buang kat kebun-kebun lain. Atau dia balik ke? Tak sampai hati nak bunuh tikus ke, tak sampai hati Ustaz. Kesian. Tengok mata dia kedip mata dia. Ini kalau kata nak bunuh tu dia, kalau nak bunuh tu jangan bagi dia rasa sakit. Taklah buat dah. Sebagaimana kalau dah bunuh mesti dah sakit. Kita nak sembelih kan. Kalau kita nak sembelih pun kita jangan
yang bagi dia rasa kesakitan sembelihan tu lama. Maknanya kena sekejap. Potong urat dia tu cepat-cepat je, Ustaz tu. Ya. Itu juga kalau ada benda binatang-binatang yang berbisa kan, kalau kita nak bunuh. Dia ada cara, dia tak boleh, adalah dia punya larangan-larangan mana tak boleh bakar dan sebagainya. Kau Rafiah terus tanya je Kau Rafiah. Kau Rafiah nak bertanya. Ustaz, Terus tanya. tentang tikus tadi, makcik kalangan buat jugalah pasang lauk dalam ataupun kuih kat dalam sangkak dia tu. Bila dia masuk, kita angkat dia tu masukkan dalam timbul, taruh ayat. Tuang ayat, air dah penuh. Ini dia lemah, matilah. Awak Lemaskan. buang. Tak apa. Lemaskan Ustaz. Lemah ambil masa Apa lama kan. Sian pula. Tu tak sampai hati. Tak sampai hati nak bunuh. Mati Dulu, lemah. dulu dekat ada pengalaman saya lah. Tapi bukan saya yang buat, kawan saya buat. Dia Apa kau Ustaz? dia ambil tikus tu masuk dalam plastik. Dia tu hentak kepala, habis mati tu. Kesian Ustaz. Kejam. Tapi dia maknanya dia tak sakit. Ustaz akhirat esok Tuhan balas kita macam Mana tu tak? tahu tak sakit dah rentak macam tu. Dia Ustaz sakit esok sekejap, dia akhirat. nyawa dia habis hilang. Akhirat esok tikus tu tak blame kita ke? Mana tahu kan dia macam laluk-laluk dulu ke, terseksa sekejap pasal baru dah mati ke. Nanti minggu depan kita bagi tahu apakah binatang-binatang yang dipanggil binatang fasik. Yang kita boleh bunuh. Yang kita boleh kita bunuh boleh. Ustaz. Sebab dia buat Minggu depan penyakit. Tan, tunggu Tan. Tunggu minggu depan Tan. Ustaz Minggu bagi depan. plan. Kita boleh Saya bunuh. sedia kan, menunggu, Ustaz. Dia bahaya kalau ada kencing dalam. Kalau ada bangsa lain kencing dalam makanan kita bahaya Binatang yang kan. ada lesen kita boleh bunuh. Yelah kan kena pula penyakit kencing tikus dah. Kita Kencing pula tikus yang dah kesan. Allahu Akbar. Ada lagi tak? Tak ada kita tutup. Ustaz kan nak pergi sambung. Aduh. Habis Miranda tak tanya? Tak ada? Bukan, saya teringat suami saya buat cara jerut dia punya tengkuk tu terus mati. Saya tak teringat nak tengok lagi. Tak, bukan sebab sebab suami kata bagi mati terus kan. So kita takkan nak jemur di tengah panas, nak dengan cara jerut tengkuk terus mati. Saya tak tengok lah, tak sampai hati, saya tak lalu hati. Saya kata jangan buat macam tu. Tapi bila dengar Ustaz cakap ketuk kepala tadi tu, ya Allah, tu pun tak sanggup. Tak sampai hati Ustaz. Sian. Sian lah mata dia Ketuk. geli. Nangis pula. Kalau anak dia tu lagi kesian yang besar-besar ibu tangan tu. Allah hai. Tak sampai hati Ustaz. Gedik tengok. Allah hai. Allah gelinya. Ustaz nak pun kasihan. Ustaz nak pergi, tak sabar lah tu. Mana kita Ustaz dah terbayangkan tikus tu. Aduh. Kita tutup. Alhamdulillah syukur pada Allah kuliah asar kita dengan hadis 40 Imam Nawawi berjalan lancar dengan hadis daripada Abu Ya'la Shaddad bil Aus tentang ihsan ke atas segala sesuatu. Wajib berbuat ihsan dan berlaku baik ke atas segala sesuatu, terutama hukum pancung ataupun sembelih binatang korban. Gunalah pisau yang tajam supaya orang yang dihukum dan binatang sembelihan itu tidak sakit. Lakukan dengan yang terbaik dan penuh teliti dan sempurna dan elok. Ihsan ialah sesuatu yang sangat dituntut. Bila mengerjakan sesuatu, buat dengan ikhlas, dengan yang paling baik dan semua perbuatan lillahi ta'ala. Moga ilmu hari ini memberi manfaat kepada kita dan memberi kefahaman kepada semua jemaah. Dengan itu kita tangguhkan pengajian kita hari ini. Kita sambung lagi minggu depan insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang Ustaz sampaikan. Terima kasih kepada semua jemaah dan saya mewakili Gemanur Iman mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekalian baik itu daripada Allah dan buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi buat hebahan majlis sikit malam ni Ustaz, kita ada kuliah Isyak bersama Ustaz Khairul Fahmi pada pukul 9.15 malam. InsyaAllah. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan soal as, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.